Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah, hari ini dapat kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Okey, pada kali ini kita akan menyambung pelajaran kita berkaitan dengan sirah. Sebelum itu, Ustaz nak tunjukkan kepada murid-murid sekalian sekeping gambar. Okey, ini gambarnya. Jadi Ustaz nak murid-murid cuba teka apakah yang terdapat di bawah kubah hijau ni. Okey, Ustaz bagi masa. Jawapannya ialah di bawah kubah ini terdapatnya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu ialah Masjid Nabawi. Di tengah-tengah ni adalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makam ini berada di bawah kubah yang warna hijau. Okey, itu kubah itu adalah kubah Masjid Nabawi. Okey. Siapa yang dapat jawab teka tu bagus. Okey. Sebelum kita masuk pelajaran kita baca doa ni bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Hari ini kita nak belajar tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, di akhir pembelajaran nanti murid dapat menerangkan peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjelaskan peristiwa pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Insya-Allah lepas ini kita akan lihat apakah peristiwa yang berlaku sebelum kewafatan ataupun kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat dulu detik-detik terakhir sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, peristiwa ini berlaku pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar, iaitu tahun ke-11 Hijrah. Baginda ditimpa sakit setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Ni tanah perkuburan Baqi' ya. Ini kubur ni di sebelah Masjid Nabawi. Ni ujung ni kawan nampak ialah Masjid Nabawi. Okey, di tepi Masjid Nabawi itu adalah tanah perkuburan Baqi'. Okey. Jadi selepas Nabi menziarahi tanah perkuburan Baqi' ni, Nabi balik ke rumah dia dan Nabi ditimpa sakit. Sakit apa tu? Iaitu baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Kemudian apabila keadaan semakin tenat, baginda telah meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Itu di rumah isteri baginda yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Yang mana rumah Aisyah ini tapaknya adalah di bawah kubah yang warna hijau tu. Dia ni berhadiran dengan Masjid Nabawi. Jadi asal kubah warna hijau itu adalah rumah isteri baginda, iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Okay, jadi Nabi meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar semasa baginda ditimpa sakit. Baginda telah dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Okay. Oleh kerana Nabi ni dah sakit tenat, di baginda berjalan untuk menuju ke rumah Aisyah, Nabi terpaksa dipapah. Okay. Seterusnya ialah para sahabat. Okay. Apabila mereka mengetahui keadaan Rasulullah SAW yang ditimpa sakit, para sahabat merasa sedih. Kemudian baginda dalam keadaan sakit itu, baginda sempat tampil untuk berucap di khalayak ramai, dan dalam ucapan tersebut baginda telah membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Dalam ucapan tersebut baginda memesan kepada para sahabat dari golongan Muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Okay, walaupun baginda sakit tetapi baginda tetap menunaikan solat berjamaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah kerana sakit tadi,
baginda telah meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat bagi menggantikan baginda. Seterusnya, pada tahun yang sama 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda telah menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana mereka menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Namun begitu keadaan baginda semakin tenat. Baginda telah memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar sentiasa memelihara solat. Ketika hampir sangat kewafatan Nabi SAW, Abdul Rahman, iaitu sahabat baginda, telah datang bertemu baginda dan membawa kayu siwak. Ini kayu ni, kayu untuk gosok gigi. Kemudian baginda memberi isyarat kepada isterinya, iaitu Aisyah, bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 63 tahun. Begitulah murid-murid peristiwa sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya kita akan lihat apakah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebar di kalangan mereka. Para sahabat sangat sedih dan merasa berdukacita menerima berita kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar terus bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau sendiri melihat jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda sallallahu alaihi wasallam lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar telah menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar menerima berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, apa katanya? Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat yang 144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakam di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah, iaitu tapak tersebut adalah di bawah kubah warna hijau tu. Asalnya adalah rumah Aisyah dan rumah Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi meninggal, maka Nabi telah dimakamkan di tempat tersebut. Begitulah murid-murid cerita tentang peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kita berhenti setakat ini dahulu. Kita akan berjumpa lagi untuk sambungan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.